Baik, kembali dalam buletin awani khas dari World Trade Center Kuala Lumpur, dan juga kita masih lagi bercakap berkaitan dengan bagaimana untuk membina sebuah negara Malaysia yang lebih baik selepas ini, khususnya dalam kita melihat kepada pentadbiran baharu melantikkan Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan pastinya pengkhususan ini kita membawakan kepada kluster berkaitan dengan pendidikan secara umum, dan khususnya saya masih lagi bersama dengan Dr. Anwar Ahmad yang merupakan pensyarah Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan UKM. Doktor, kita telah melewati mungkin 2 tahun COVID-19 di Malaysia, dan ia merubah landscape pendidikan negara dengan pelbagai perkara baharu dilaksanakan, termasuk berkaitan dengan PDPR dan sebagainya. Adakah dalam tempoh ini kita dapat meningkatkan komitmen kita dalam memastikan ketika krisis, ketika dalam pandemik, kita dapat melaksanakan sistem pendidikan negara dengan lebih baik dalam tempoh itu, Doktor? Baik, sebenarnya apabila pandemik melanda kita dan juga di seluruh dunia, kita tidak ada pilihan disebabkan oleh kita terpaksa mengutamakan isu kesihatan dan juga isu penularan, maka kita melaksanakan PDPR. Dan kita tahu, maka banyak kajian-kajian di seluruh dunia juga telah memaklumkan bahawa PDPR ini bukanlah satu kaedah yang sangat berkesan berbanding dengan bersemuka. Apatah lagi kalau dilaksanakan dalam tempoh masa yang sangat panjang. Kalau kita lihat, anak-anak kita terpaksa melakukan PDPR ini selama hampir lebih 200 hari. Dan yang akhirnya telah menyebabkan mereka hilang semangat, hilang motivasi, dan mereka hilang keinginan untuk meneruskan pembelajaran, sebab pembelajaran yang lebih berkesan adalah secara bersemuka. Tetapi dalam keadaan yang tidak ada pilihan itu, saya fikir Kementerian Pelajaran pada waktu yang lepas telah mengambil beberapa langkah dan usaha untuk meningkatkan usaha PDPR ini menjadi lebih baik. Misalnya menyediakan beberapa inovasi, misalnya penjadualan. Mereka juga menyediakan bahan-bahan pembelajaran. Guru-guru juga telah diberi peluang untuk beraspirasi atau bereksperimentasi dengan kaedah-kaedah pengajaran yang baru. Pengetua-pengetua juga telah diberikan sedikit ruang otonomi untuk memilih apakah kaedah pengajaran yang sesuai dengan keadaan pelajar mereka. Kita juga telah memperkenalkan TV pendidikan. Itu semua saya fikir usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KPM sebelum ini. Tetapi kita tahu bahawa dalam keadaan yang sangat panjang, lebih daripada 200 hari sekolah ditutup, kita tidak mungkin boleh berjaya melaksanakan PDPR ini dan menjadikan dia sebagai salah satu kaedah yang kekal. Oleh itu, kita mesti dengan segera membuka sekolah. Tetapi disebabkan oleh keadaan pandemik yang tidak begitu sesuai untuk kita buka sekolah, maka kita terpaksa teruskan dalam keadaan yang tidak begitu baik, walaupun kita tahu itu tidaklah sesuatu yang baik. Tapi pada masa hadapan, apa yang kita telah belajar daripada tempoh 2 tahun ini adalah kita tidak boleh meninggalkan PDPR ini, tetapi kita kena mengangkat dia menjadi salah satu daripada konsep hybrid dalam pendidikan kita. Iaitu walaupun anak-anak kita akan ke sekolah, mereka akan sekolah dalam keadaan yang sangat berhati-hati sekarang, disebabkan oleh SOP dan sebagainya, dan tidak ada jaminan bahawa penularan itu tidak berlaku di sekolah. Kita sudah lihat di beberapa buah negara, apabila sekolah dibuka, maka akhirnya penularan berlaku kembali dan sekolah ditutup. Jadi ini juga adalah satu keadaan yang kita, walaupun kita tidak ramalkan, tetapi kita sebolehnya menyediakan persiapan. Apakah kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang perlu kita lakukan apabila sekolah kita ditutup nanti selepas dibuka pada 3 Oktober. Apakah SOP-SOP baru, cara-cara baru untuk guru-guru mengendalikan pembelajaran apabila anak-anak tidak dapat bersekolah disebabkan oleh ada kes tertentu di sekolah-sekolah yang tertentu. Jadi ini semua memerlukan kemahiran dan kepakaran bukan saja daripada pihak guru, tetapi juga dari pihak PPD, JPN dan juga KPM di Putrajaya, dalam membuat keputusan-keputusan yang mungkin telah diselaraskan lebih awal. Jadi apabila guru berhadapan dengan situasi itu di tempat mereka, mereka boleh terus membuat keputusan di peringkat sekolah, apakah kaedah yang perlu mereka lakukan, dan tidak perlu lagi menunggu arahan daripada pihak KPM, dan ini mungkin melambatkan proses pelaksanaan PDPR apabila sekolah ditutup.
Jadi saya fikir antara perkara yang harus dilakukan sekarang adalah untuk menambah baikkan sistem penyampaian arahan daripada KPM kepada pihak guru di sekolah. Sejauh mana guru-guru boleh diberikan otonomi untuk menentukan kaedah-kaedah pembelajaran mereka jika berlaku keadaan sekolah ditutup dan sebagainya. Saya fikir perkara itu sudah kita praktiskan sekarang, tetapi kita memerlukan ia dilakukan secara lebih jelas, mempunyai garis panduan yang teliti dan dapat dipahami oleh semua guru dan lebih penting lagi dipahami oleh ibu bapa. Sebab salah satu perkara yang kita lihat kekurangan pada waktu yang sebelum ini, ibu bapa nampaknya tidak begitu dapat memahami garis panduan dan pelaksanaan PDPR ini, disebabkan oleh kita faham bahawa ibu bapa juga mempunyai komitmen dan sebagainya. Jadi penglibatan guru-guru dengan ibu bapa perlu dipertingkatkan, PIBG mesti diperkemaskan, engagement, libat urus antara KPM, JPN dengan PPD dengan masyarakat mesti dipertingkatkan. Satu perkara yang kita belajar daripada pandemik ini dalam sektor pendidikan adalah keterlibatan semua pihak menjadi sangat penting. Dipanggil sebagai the social capital, modal sosial ini kita kena bangunkan. Mungkin waktu sekolah dibuka seperti lazimnya sebelum pandemik, urusan sekolah diserahkan sepenuhnya pada pihak sekolah. Ibu bapa mungkin dah datang hantar anak dan ambil anak dari sekolah. Tetapi hari ini apabila berlaku PDPR ataupun selepas sekolah dibuka, berlaku kes-kes lagi dan sekolah ditutup, maka ibu bapa kena mengambil peranan itu lebih serius. Mereka perlu lebih proaktif dalam memastikan bahawa kesihatan mental anak-anak mereka terjaga, memastikan motivasi anak-anak mereka dalam pembelajaran tidak tergugat dan sokongan yang mereka berikan itu mesti berterusan. Doktor, kita faham satu perkara apabila ada berlakunya mungkin pertukaran menteri di sebuah kementerian, pastinya ada perkara-perkara yang turut bertukar. Ini menuntut kepada kesediaan warga pendidik, pelajar dan sebagainya. Bagaimana untuk kita pastikan bahawa perkara-perkara sebegini, terutamanya dalam sektor pendidikan ini, dapat berjalan dengan lancar. Tiada lagi kekeliruan, kerungsingan ataupun perkara-perkara yang boleh menimbulkan salah faham, terutamanya ketika pelaksanaan perkara-perkara baharu itu perlu dikuatkuasakan. Betul. Itu mungkin menjadi kelaziman apabila pemimpin baru dimunculkan ataupun dilantik, mereka akan membuat perubahan. Saya fikir yang penting sekarang ni adalah matlamat itu kena jelaslah. Maksudnya sama ada menteri yang lama ataupun menteri yang baru dilantik ini, saya fikir perkara pertama yang harus dikongsikan dengan guru-guru, dengan ibu bapa adalah matlamatnya apa. Sekarang ni jangka masa pendeknya adalah kita nak segera memvaksinkan semua pihak yang terlibat dengan sektor pendidikan. Itu matlamat kita. Sebelum 3 Oktober, kita mengharapkan semua ibu bapa melakukan vaksinasi mereka. Begitu juga dengan guru-guru, begitu juga dengan pelajar-pelajar atau murid-murid yang dibenarkan vaksin. Itu perkara yang mesti dilakukan secara bersekali oleh semua pihak. Jika matlamat kita jelas, maka strategi itu mungkin berubah. Mungkin di bawah kepimpinan Menteri Pendidikan yang lama mempunyai strategi yang berbeza dengan kepimpinan yang akan datang. Itu pada saya tidak menjadi isu. Sebab strategi itu boleh berubah mengikut keadaan semasa, data terkini dan juga keadaan ataupun pemikiran-pemikiran baru dalam mencapai matlamat yang telah kita tetapkan. Yang penting itu, matlamat itu mesti kita selaraskan supaya semua pihak dapat memahami apakah jangka sederhana kita dan apakah matlamat jangka panjang kita. InsyaAllah, saya fikir selepas 2 tahun kita melalui pandemik ini, masyarakat, ibu bapa, guru-guru nampaknya lebih bersedia untuk memberi sokongan yang sepenuhnya bagi memastikan mereka segera dapat keluar daripada masalah pandemik ini. Dan juga Doktor, akhir sekali, apa yang Doktor harapkan terutamanya dalam melihat kepada sektor pendidikan ini lebih diperkasakan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 ini, Doktor? Baik. Satu perkara yang mungkin kita semua boleh setuju bahawa pelantikan yang amat berhormat Perdana Menteri yang baru ini mungkin jangkanya tidak begitu lama sebab kita akan melalui PRU yang ke-15 ya. Jadi tempoh masa sekitar 1 tahun setengah atau lebih sedikit itu mesti
digunakan sebaik mungkin untuk menyelesaikan semua isu-isu masyarakat dan meningkatkan kebolehpercayaan masyarakat kepada kepimpinan yang baru. Kita tahu sekarang ini masyarakat berada dalam keadaan yang sangat sukar dari segi ekonominya, dari segi kesihatannya, pendidikannya, kesihatan mentalnya dan sebagainya. Dan adalah menjadi tanggungjawab ataupun cabaran yang paling besar kepada kepimpinan negara yang baru untuk memastikan bahawa masyarakat, rakyat boleh bergantung harapan kepada mereka dalam menyelesaikan isu pandemik, isu ekonomi, isu kesihatan dan juga isu pendidikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita mengharapkanlah, saya ingat ini juga telah diutarakan oleh ramai pihak, supaya isu-isu ataupun permainan-permainan politik dalaman ataupun sesama parti itu dapat kita kurangkan buat sementara waktu. Berilah peluang kepada yang amat berhormat Perdana Menteri yang baru untuk menyelesaikan isu-isu masyarakat dan rakyat. Sebab kita bercakap soal nyawa dan juga keselamatan hidup rakyat seluruhnya tanpa mengira ideologi politik dan juga keperhatian. Jadi kita harapkan dalam tempoh 1 tahun setengah ini sebelum sampainya PRU yang 15 ini, berilah peluang kepada kepimpinan yang baru ini supaya mereka dapat melangsaikan isu-isu berbangkit, masalah-masalah rakyat. Sebab setiap hari kita mendengar keluhan, kerintihan dan berbagai kesulitan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Jadi janganlah kita ambil peluang ni ataupun ada pihak-pihak yang mengambil peluang ni untuk terus bermain politik, sebab yang akhirnya menjadi mangsa kepada permainan ialah rakyat. Jadi harapnya, itu harapan kita lah sebagai rakyat untuk memastikan bahawa negara kita boleh kekal, stabil dan terus maju untuk memastikan semua rakyat berada dalam keadaan yang lebih baik pada masa depan. Terima kasih.